بن نوح بن محمد الحبشي والحبيب عبد اللطيف شمس الدين بن حارون الحبشي والحبيب عبد الله الحبشي والحبيب عبد الله الحضر والحبيب الشيخ شمس الدين السمتراني والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب والشيخ محمد فردوس بن علياس البنجاري وأصولهم. الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala wa jalla jalaluhu di atas menggerakkan kita. Allahul ladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Itu yang disebut di dalam Al-Quran. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Dengan mengurniakan kamu akal yang sihat, kita dapat bersama-sama di sini untuk membincangkan atau untuk mendengar kalam-kalam yang digerakkan oleh Allah dari lisan saya ini yang al-faqir, dengan la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya. Semoga Allah melancarkan lisan saya, dan semoga dengan lisan saya ini keluarlah cahaya-cahaya, mutiara-mutiara seperti lu'lu' wa marjan dan juga delima-delima, untuk kita mendapat pandangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menggapai kepada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kata Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala di dalam kitab Mughasyafatul Qulub oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau menyatakan yang bermaksud tidak akan seorang itu sampai kepada ma'rifatullah, hakikat menuju kepada Allah. Semua amalan kita ini hanya untuk Allah, bukan selain daripada Allah. Bukan untuk nama, bukan untuk manusia, bukan untuk makhluk, tetapi semata-mata kullu a'mal ilallah. Semua amalan itu untuk Allah. Jadi tidak akan sampai, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, guru kepada Syekh Anwar Ash-Shibli, tidak sampai seorang itu kepada Allah melainkan dia melalui secara zahir, iaitu pakaian, amalan, muamalat terhadap sesama insan, dan juga batin dengan akhlak, adab yang mulia. Seperti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-adabun fawqa al-ilm, adab itu di atas ilmu. Maka kita semakin kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, selawat dan salam ke hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam Allah ini senantiasa sepanjang zaman, daripada dulu hingga hari kiamat, berdasarkan ayat yang diturunkan pada bulan Rajab atau bulan Syaban, yaitu surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu yusallu, bukan sallu, tidak, yusallu. Siapa yang belajar pondok, yang belajar madrasah, belajar universiti atau belajar bahasa Arab di mana-mana,
Itu yusallu itu fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ini maksudnya senantiasa sedang melakukannya. Dan Al-Quran ini sepanjang zaman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu senantiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Jadi para ulama ada menyatakan, jikalau ada seseorang atau sesiapa sahaja yang datang kepada kami dalam banyak kitab-kitab, datang kepada kami dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini, tidak segan-segan para mufassir ini kata, tidak segan-segan kami akan menyatakan bahawa Allah sedang berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Quranul Karim. Yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat semua amalan dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, bertaubatlah kamu orang-orang yang beriman, semoga kamu menjadi orang yang berjaya. Tidak ada satu pun ayat di dalam Al-Quran menyatakan satu amalan yang bermula dengan Allah kecuali selawat ke atas Rasulullah SAW. Allah memulakan dengan dirinya sendiri. Innallah, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan juga saya yang ketiga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih, jutaan terima kasih kerana menjemput saya di sini untuk menyampaikan khazanah-khazanah, harta-harta peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada pengerusi masjid. Ketua kampung ada ataupun tidak? Ketua kampung ada. Ada ketua kampung. Kampung apa namanya ni? Penggalan minyak. Air molek dalam penggalan minyak. Oh ya. Baik. Ketua kampung penggalan minyak, tuan pengerusi, penganjur Imam Burhan yang sudi menjemput saya, bukanlah untuk apa-apa tetapi untuk menyampaikan, mengajak umat, merangkul umat mengajak kepada Rasulullah SAW, dan melalui Rasulullah SAW lah kita sampai kepada Allah. Tidak akan sampai seorang itu kepada Allah. Tidak. Bagaimana mungkin kita sampai kepada Allah? Kerana yang mengajar kita kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Man akhira kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu kala Rasulullah SAW. Telah bersabda Nabi SAW, siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Kita tahu setakat itu saja ya. Bukan? Kita tahu setakat itu saja, bukan? Sebab itu Nabi SAW kala Rasulullah SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu fardu ke atas setiap orang Islam. Fardu. Jikalau tadi kita solat maghrib atau isyak, nanti kita tinggalkan dengan sengaja. Dengan sengaja kita tinggalkan. Malas. Ada hal, ada kerja dan kita tinggalkan. Kita tidak qada pun. Dosa besar ataupun tidak? Fardu ni wajib ataupun tidak? Wajib. Tapi dia bukan saja wajib. Dia wajib di atas wajib. Dosa besar. Jadi tuntut ilmu ini adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Ramai sekarang kita lihat bulan Rabiul Awal ini mengadakan maulid di sana sini. Mulut berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengumpat selepas itu, mengata orang selepas itu, menghina orang selepas itu. Cinta Nabi tidak ada. Lisan sahaja.
Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan, kalau Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat luaran kamu. Kamu janggut tebal, kamu pakai macam saya, besar ban, tapi pakai bagus, niat sunnah. Tetapi Allah tidak memandangkan itu. Yang ini semua akan punah, binasa. Tetapi ada satu malaikat yang akan di yaumul qiyamah kelak, yang akan meneliti hati-hati kita semua. Sesungguhnya Allah tidak melihat luaran kamu, tapi Allah melihat hati-hati kamu dan niat-niat kamu. Berapa ramai ini bulan Rabiul Awal, bulan mahabbah, bulan cinta, kasih mengasihi, penyatuan ummah, elakkan perpecahan, persengketaan. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan yang saya sebut tadi, kembali kepada talabul ain fardhatun ala kulli muslim. Kita tahu bab itu saja. Di dalam riwayat yang lain, seorang sahabat ada bertanya kepada seorang sahabat yang lain, adakah begitu mudah dengan ucapan kalimah la ilaha illallah di akhir kalam kita ini kita akan masuk syurga? Sahabat ini kata, nanti mari kita tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru mungkin ramai ada yang tahu, ada yang mungkin ramai tidak tahu. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ini, ya Rasulullah, tentang sabdamu ini, kalammu ini. Siapa yang akhir kalamnya ini la ilaha illallah masuk syurga, apakah begitu? Kala Rasulullah SAW, man akhara kalam la ilaha illallah wa ya'lamuhu dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah dan dia senantiasa berilmu, ilmu ini diamalkan, bukan dihafal. Ilmu ini diamalkan. Dia senantiasa berilmu dengan la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Berapa ramai di antara kita sekarang berilmu dengan la ilaha illallah? Ramai di antara kita la ilaha illa ana. Saya dapat naik jawatan ini. Saya dapat beli rumah ini kerana berkat usaha saya. Tidak, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Rabbul Jalil di Lauhul Mahfuz. Sunnatullahnya kita mencari asbab untuk kita dapat itu. Setengah mati kita kerja pun. Tetapi jikalau Allah sudah menetapkan kita tidak dapat rumah besar, tidak dapat rumah besar. Sudah menetapkan kita bagaimana kita ampu manusia, tetapi tetap kita tidak akan dapat jawatan. Tetapi alaysa lil insan illa ma sa'a, di dalam Al-Quran ada disebut. Quran itu turun atas Nabi SAW. Seseorang itu tidak akan dapat apa yang dia usahakan. Para mufassir menyatakan, usaha di sini bukan usaha dunia, tetapi usaha untuk syurga ataupun neraka. Kamu pilih yang mana kamu suka. Kata para ulama, kalau tidak silap saya, Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu menyatakan, dan para ulama-ulama yang lain menyatakan, tidak masuk syurga langsung lebih kami suka daripada dicelup sebentar di dalam neraka. Apabila seseorang itu bersandarkan kepada dirinya, dalam kitab Tauhid As-Sufiyah, Risalah Tauhid As-Sufiyah oleh Syekh Arsalan menyebut, kulluka syirkun khafiyun, setiap apa yang kamu sandarkan kepada diri kamu itu, usaha kamu itu untuk dunia, itu adalah syirik yang tersembunyi. Di dalam kitab hadis Bukhari wa Muslim, syirik tetap syirik, antara dosa besar, tidak akan diampuni sehingga dia mati kecuali dia bertaubat. Syirik yang kecil. Berapa ramai di antara kita menyatakan, saya kena makan nasi. Nasi yang boleh mengenyangkan kita. Nasi yang boleh mengenyangkan kita, itu syirik. Siapa yang mengenyangkan? Allah yang mengenyangkan kita. Ramai kita makan nasi dan makan nasi. Makan. Nabi SAW mengajar kita untuk ingat mati, bukan ingat makan. Bagaimana hendak dibangkitkan bersama para syuhada, kita tidak dapat jihad fi sabilillah.
Sayyidatina Aisyah dalam satu riwayat ada menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, maksudnya itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita yang tidak dapat pergi berjihad ini, apakah kita dapat dibangkitkan bersama para syuhada di yaumul qiyamah? Nabi kata na'am, ya. Bagaimana? Ingat mati setiap hari 20 marrah, setiap hari ingat mati 20 kali. Kubur di sini. Pandanglah ke sana, lihatlah di sana mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun kan menyusul mereka. Astaghfirullahaladzim. Ada ingat? Tahu lagu tu? Pakcik-pakcik anggur tahu lah tu. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Itu dia, kubur di depan mata. Jalani kubur, beri salam, assalamualaikum dara qaumul mu'minin, antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera ke atas kamu, rumah orang-orang yang beriman. Kamu telah mendahului kami, insya-Allah kami akan ikut kamu. Berapa ramai yang berani mati? Bukan berani mati apa? Berani kalau sekarang dijemput oleh malaikat maut sudah bersedia. Berapa ramai? Ada tak yang merindui kematian? Jangan kata mati, nak miskin pun takut. Sedangkan contoh yang terbaik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik sesungguhnya, laqad digunakan laqad, bukan digunakan inna. Inna sesungguhnya, laqad, faqad, seperti akad, akad nikah, diikat. Betul-betul sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh suri tauladan yang terbaik untuk kita ikuti. Miskin Nabi, tapi Nabi kaya, memilih untuk miskin. Yatim piatu Nabi, dilahirkan tanpa ayah, 6 tahun ibu pun tiada, kakek pula menjaganya. Abu Talib sang pembela, Abu Talib sang pembela. Difitnah, sabar oleh ahli keluarga sendiri kerana jalan yang lurus berlawan arus. Nabi SAW bermuamalah dengan isteri seperti seolah-olah dihina oleh isteri, diboikot oleh isteri-isteri Nabi SAW. Contoh tauladan yang terbaik. Nak miskin takut. Abang-abang kalau boleh datang dekat lagi yang luar situ, datang ke depan. Ini majlis ilmu, majlis zikrullah. Malaikat sekarang kalau dibukakan hijab, oh ya Allah, berpusu-pusu kita sampai duduk begini. Kerana yang kita membincangkan tentang makhluk yang paling mulia sekali, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering saya nak ijazah, sering ramai orang nak ijazah selawat, ijazah amalan, sering ijazah doa, sering. Bila saya sebut nak ijazah doa ini tak? Doa apa? Doa untuk menjadi seperti Nabi. Macam mana tu maksudnya? Apa Nabi doa? Kalau siapa nak ijazah ini beritahu saya. Tapi saya boleh garantilah 99.9999999% tidak akan datang lepas ni minta ijazah doa ini pada saya. Apa doanya ini? Allahumma hayyini miskin wa mitni miskin wansyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kemiskinan
dan matikanlah aku dalam kemiskinan, dan kumpulkanlah aku nanti di yaumul qiyamah bersama orang-orang miskin. Siapa nak ijazah doa ni? Miskin takut, mati apatah lagi. Bagaimana nak cinta Nabi? Itulah yang diadakan majlis-majlis seperti ini untuk mengingati Rasulullah SAW, untuk kita dekat kepada Rasulullah SAW. Man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang mencintai aku, maka dia telah mencintai Allah. Bagaimana hendak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalam para ulama, man ahabba syai'an akthara dzikru minhu. Siapa yang menyukai, mencintai sesuatu, dia akan sering menyebut perkara itu. Apa yang sering di bibir kita? Kita muhasabah diri kita. Apa yang sering di bibir kita? Biyadi atau kama qala biyadi liwa'i hamdi. Pada tanganku nanti di yaumul qiyamah ialah panji yang terpuji. Dan dalam satu qasidah oleh para ulama menyatakan, al-anbiya wa rusul tahta liwaka. Para nabi dan para rasul di bawah panji Rasulullah. Kita sekarang di panji mana? Dia ada panji merah, dia ada panji macam-macam warna, biru air laut, panji biru kelabu, panji hitam, panji macam-macam. Itu semua tidak akan mendatangkan manfaat, bahkan memecah belahkan umat. Apakah kita mahu duduk di bawah panji-panji itu? Silakan. Tetapi jangan hingga memecah belahkan umat, hingga hina menghina, fitnah antara sesama kita. Kami daripada zuriatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diajar untuk berpolitik, tapi untuk mengajak umat untuk bersatu padu, merangkul umat untuk bersama. Kita mengajak umat untuk berada di yaumul qiyamah di bawah panji kakek kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ini, ya Rasulullah, siapa yang akan masuk syurga dulu? Ana, kata Rasulullah SAW. Aku. Thumma Fatimah. Kemudian Fatimah. Thumma Ali. Kemudian Ali. Thumma Al-Hasan wal-Husain. Kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Thumma muhibbul lahum. Kemudian mereka yang mencintai mereka itu semua, Al-Hasan, Husain dan zuriat keturunannya, para habaib, para sayyid, para syarifah. Kita di bawah panji mana sekarang ini? Muhasabah sebentar. Pilih. Waktu undi-undi. Tapi jangan bawa cerita-cerita ni ke kedai kopi. Memecah belahkan umat. Bergaduh sesama sendiri. Kita bermuamalah dengan orang-orang yang bukan Islam, bukan main baik, tetapi dengan sesama yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bergaduh kerana panji dunia yang dilaknat ini. Kita bergaduh sesama sendiri. Alangkah bodoh dan terlaknatnya orang-orang begini. Mengapa boleh keluar dari lisan saya terlaknat? Kerana Nabi yang sebut. Ala inna dunya, kala Rasulullah SAW, ala inna dunya mal'unah wa mal'un ma fiha. Ketahuilah, inna, sesungguhnya dunia itu mal'unah, dilaknat. Apa itu maksud dunia? Apakah bumi? Bukan. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini ialah sesuatu yang tidak akan kita bawa manfaat di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah. Itulah dunia. Dan dilaknat segala isi dunia itu. Apa yang tidak ada bawa manfaat untuk dunia ini, untuk yaumul qiyamah, maka dilaknat. Illa, kecuali zikrullah wa ma walah, orang-orang yang berzikir kepada Allah dan yang seumpamanya. Tidak perlu jadi pengerusi masjid, tidak perlu jadi noja masjid,
tidak perlu jadi ketua kampung, tidak perlu jadi ahli parlimen, tidak perlu jadi Perdana Menteri, tidak perlu jadi apa-apa jawatan tinggi. Jikalau hendak berkhidmat untuk umat, berkhidmat untuk umat. Hendak berkhidmat untuk masjid, berkhidmat untuk masjid. Itulah termasuk zikrullah wa ma walah dan yang seumpamanya. Wa alim, dan orang-orang yang berilmu, yang menyampaikan, mengajarkan ilmunya, au muta'allim, ataupun yang duduk seperti hadirin hadirat yang dirahmati Allah ini, yang mendengar dan belajar ilmu agama. Maka tuntutlah ilmu agama sekurang-kurangnya seminggu sekali. Ilmu agama ini bukan seperti ini motivasi. Ilmu agama ini ialah dengan membuka kitab. Fiqh banyak perdebatan. Tasawuf banyak kelembutan. Untuk mencapai kepada Allah kita perlukan dua ini. Dan tauhid orang awam ini, tauhid kita tahu Allah yang Maha Esa, cukup sekadar itu. Ada kitab Miftahul Jannah bahawasanya Allah begitu begini, bahawasanya kembali pusing ada kan? Kitab Jawi kuning kan? Pening kan kata-katanya itu kan? Siapa yang baca tidak faham. Itu untuk orang yang mengajar. Untuk orang yang belajar cukup dengan mempercayai bahawa Allah yang mengenyangkan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Bos kita naikkan kita pangkat bukan kerana kita kerja kuat, tetapi kerana telah ditakdirkan. Jikalau mahu dikatakan orang yang kerja kuat itu boleh jadi kaya, orang yang rajin itu kaya, maka saya kata orang Bangladesh, saudara-saudara kita Bangladesh, yang India Muslim, Pakistan yang jual roti canai, yang jual chapati, yang kerja Petropam sampai 12 jam, sedangkan kita cuma kerja 8 jam, mereka kerja kadang-kadang sampai 16 jam di restoran-restoran, overtime lagi, tidak tidur 3 jam, kerja lagi 18 jam, 17 jam. Mereka yang berhak kaya. Tetapi kita duduk selesa. Jadi belajar ilmu ini semua untuk kita capai matlamat kita, iaitu Allah. Sekurang-kurangnya seminggu sekali. Rasulullah SAW diutuskan untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sebut di dalam Al-Quran, tidaklah kami utus kamu ya Muhammad kecuali untuk rahmat bagi sekalian alam. Bukan untuk orang Islam saja, untuk orang kafir juga, untuk binatang juga. Sini guna khinzir atau babi. Babi sama jugalah kan. Ada orang kata, tak boleh cakap babi, maki. Dah dia babi, babilah. Cakap khinzir, khinzir pun babi juga. Dia nak berlapik sikitlah babi. Memang babi binatang, dah dikatakan babi. Untuk babi juga, babi itu haram dimakan. Jangan kita jumpa babi kita bunuh. Anjing itu najis mughalazah, jangan kita jumpa kita pukul. Istimewanya Rasulullah SAW, Nabi Yunus alaihissalam. Siapa, baik, soalannya, siapa tahu jawablah. Siapa yang paling handsome, Nabi Yunus atau Nabi SAW? Siapa yang paling indah? Boleh jawab? Ini interaksi. Interaksi supaya dalam tausiah ini, sebab dah duduk di sini, kalau diri lain, dia terus saya cakap, dia tidak ada tanya. Dia suruh muhasabah. Tapi sebab suruh duduk tempat Rosi kuliah, jadi saya pun mod kuliah kam tausiah. Siapa yang lebih handsome? Siapa yang lebih indah? Paling indah? Ya? Nabi Muhammad SAW. Kerana? Baik, tidak apa. Betul. Kasih kredit. Orang kata betul-betul lah. Kerana apa? Apa? Cerita Piramli ya. Kerana tidak mengapa. Betul. Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf alaihissalam, wanita melihatnya, keindahannya itu sampai terguris, sampai bukan potong jari kodong, luka jari.
kerana ghairah, nafsu, syahwat. Handsome-nya lelaki ni. Nabi SAW, orang melihatnya bukan dengan kegairahan, tapi dengan penuh kasih sayang, dengan kecintaan, kerana pembawaan wibawanya itu dengan akhlak yang tawaduk dan rendah diri. Nabi SAW. Nabi SAW ini rahmatul lil alamin. Jikalau Nabi membukakan keindahan Nabi SAW, kata para ulama, maka bukan saja orang lelaki dan wanita memotong jari, tetapi membunuh diri kerana keindahan, tidak sedar sakitnya itu. Siapa yang banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika sakit sakaratul maut itu, Nabi akan datang. Kata para ulama dalam riwayat, Nabi akan menjemputnya. Apabila sakit sakaratul maut itu, dia di hak syurga, tapi masih rasa sakit sakaratul maut. Sekarang ini, ketika ini, kita sedang duduk ini, syaitan ada yang sedang membisik-bisikkan kepada kita. 2-3 syaitan lah. Ketika sakaratul maut, kata para ulama, sekitar 70,000 syaitan dikerahkan oleh iblis untuk memastikan umat Muhammad mati dalam keadaan kufur. Begitu dahsyatnya sakaratul maut. Tetapi siapa yang banyak selawat kepada Rasulullah SAW, sekurang-kurangnya 1000 kali satu hari. Selawat yang paling mudah, selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, 1000 kali. Setiap waktu 200. Maka sakit sakaratul maut itu, Nabi datang melihat keindahan Nabi, hilang sakit sakaratul maut. Ketika di alam barzakh, Munkar dan Nakir datang untuk bertanyakan soalan kepada kita. Nabi datang memberi syafaat sebelum yaumul qiyamah. Syafaatul uzma. Syafaat yang paling agung ialah syafaat daripada Nabi SAW. Selain daripada guru kita, anak-anak kita yang soleh, yang hafiz Quran dan sebagainya. Mengikut beberapa riwayat. Maka Nabi di alam barzakh akan berkata kepada Munkar dan Nakir, orang ini banyak bersalawat kepada aku, dia cinta kepada aku. Cinta kepada Nabi SAW. Cinta. Munkar dan Nakir datang kepada Sayyidina Umar. Ada dalam satu riwayat, Sayyidina Ali dibukakan hijab. Setelah orang ramai pergi, Sayyidina Ali duduk di makamnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dilihatnya seperti cermin. Maka Sayyidina Ali pun berkata, ya Umar, engkau panglima pahlawan di dunia, tunjukkan kepahlawanan kau sekarang. Datanglah Munkar dan Nakir tanya, man rabbuka? Allahu Rabbi. Man nabiyuka? Sayyidina Umar marah pada malaikat Munkar dan Nakir itu. Ada dalam kitab-kitab riwayat. Sayyidina Ali melihat pahlawanannya. Apakah kau bertanya? Marah. Apa kata Sayyidina Umar kepada Munkar dan Nakir? Apakah kau bertanya, siapa kekasihku? Orang yang aku cinta itu, Muhammad itu, kekasih aku. Kau tanya tentang dia? Berlalu pergi. Inilah orang yang cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jikalau hendak berkata tentang selawat, tentang cinta Nabi ini, perlu buka kuliah tentang cinta Nabi. Cinta Nabi membawa kepada Allah. Selawat ini jangan lepas lekang di mulut. Istighfar dan selawat, mana yang lebih afdal? Istighfar memperhambakan diri. Kita memperhambakan, bukan untuk rezeki. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Tapi mana yang lebih afdal? Mana yang di-endorse, pasti diterima Allah? Selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata para ulama, seperti ulama tauhid Al-Imam As-Sanusi radhiyallahu anhu dan banyak ulama yang lain menyatakan selawat ini walaupun dalam keadaan riya dengan tasbih sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad,
itu pun diterima walaupun riak. Dihapuskan 10 dosa, dinaikkan 10 darjat, dijauhkan 10 bencana, musibah, bala. Sebab itu kita lihat orang yang berselawat ini, nur cahayanya luar biasa. Dah masuk Isyak, jadi setakat itu saja. Puas atau tidak? Belum. Ini jawab. Puas atau tidak? Tapi saya terpaksa berhenti. Cuma saya akhiri dengan satu cerita tentang salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu cerita tentang salawat Nabi SAW. Di dalam kitab kami diajar, kami golongan Ba'alawi, para habaib seperti Habib Zain sebagainya, kami diajar dalam kitab, kalau tidak silap saya, Manhaj Sawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith radhiyallahu anhu wa rahimahullah taala, yang masih hidup lagi, guru kepada Habib Umar bin Hafiz mursyid kami yang masih hidup di Madinah. Beliau pengarang kitab Manhaj Sawi atau diterjemahkan sebagai kitab Tariqah Alawiyah. Jikalau berkata sesuatu itu, jangan ikut syok sendiri saja, pendapat kita saja. Bila berdakwah, menyatakan sesuatu itu dengan Al-Quran, menyatakan sesuatu itu dengan hadis, menyatakan sesuatu itu berpandukan kalam ulama, menyatakan sesuatu itu daripada kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, supaya orang tidak ikut yang sesat dan supaya pendakwah tidak syok sendiri. Berapa ramai pendakwah yang ikut nafsu sekarang, yang diboleh, tidak dibolehkan, sedangkan Allah sudah sebut di dalam Al-Quran. Jangan kau maksud ayat itu, jangan kau katakan ini haram, ini halal tanpa bukti yang nyata. Dilarang. Dilarang. Alhamdulillah hari ini saya lihat antara julung-julung kalinya, lelaki lebih ramai daripada wanita. Selalunya wanita ramai, lelaki selalunya. Tapi alhamdulillah hari ini lelaki lebih ramai daripada wanita. Saya akhiri dengan 2 perkara inilah. Satu ya, sebab saya dah termasuk Allah gerakkan saya termasuk bab ini. Afdal wanita solat di mana? Di rumah. Di dalam rumah tu afdal di dalam kamar, dalam bilik. Itu hadis Rasulullah SAW. Tetapi ada sambungannya. Jikalau mereka mahu ke masjid, jangan larang mereka. Itu kalam Nabi SAW. Kita ambil selalu yang mana? Yang afdal, lebih baik di rumah, bukan? Ya, memang. Tetapi kita lupa yang belakang itu. Jikalau mereka hendak pergi, jangan larang mereka. Jikalau suami melarang, kata para ulama, wanita untuk ke masjid, maka wanita tidak berdosa. Untuk solat, untuk kuliah, wanita tidak berdosa. Jangan takut muslimat sekalian. Suami yang berdosa kerana mengingkari kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa lagi yang kita nak ikut kalau bukan kata Rasulullah SAW? Jikalau mereka mahu ke masjid, jangan larang mereka, para suami. Beri mereka pergi. Memang afdal di rumah. Jikalau mereka minta izin untuk pergi ke masjid, bang nak pergi ke masjid, pergi. Jikalau suami melarang, sekali lagi saya ulang, jikalau suami melarang, suami kata para ulama, bukan kata saya. Apa yang saya katakan ini semua kata-kata daripada para ulama yang saya pelajari. Jika suami melarang, suami akan menanggung dosa, kerana telah menyalahi kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir, kubur di sini. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ada satu peristiwa, seorang wanita datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Siapa Imam Hasan Al-Basri? Seorang tabi'in. Sempat bertemu Sayyidina Ali dan anak susuan kepada salah seorang isteri Nabi. Maka Imam Hasan Al-Basri ini didatangi seorang wanita yang telah kematian seorang anak, ada yang mungkin dalam umur 17, 18 atau remaja 21, ada mungkin buat dosa ataupun apa.
Kemudian berkata kepada Imam Hasan al-Basri, "Ya Imam," maksudnya itu, "aku telah kematian anak gadisku. Aku rindu kepadanya. Bagaimana untuk aku caranya untuk aku berjumpa dengannya?" Maka telah diajari oleh Al-Imam Hasan al-Basri cara-caranya. Pada suatu hari wanita ini kembali datang kepada Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu dan berkata, "Ya Imam, aku telah bermimpi anak aku." Kata Imam Hasan al-Basri, "Bagaimana keadaannya?" "Ya Imam, dia dipakaikan dengan baju tar yang buat jalan yang panas. Termasuk ahli neraka wanita ini. Sudah meninggal dia di alam barzah. Termasuk ahli neraka, sedang diazab, mukanya hitam legam, pakaiannya tar. Ya Allah. Tahu tar yang buat jalan ni? Ya. Dipakaikannya itu. Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu pun sedih mendengar ini. Kemudian wanita ini berlalu pergi dan Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu pun berlalu pergi. Pada suatu hari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala bermimpi di tempat yang indah. Mimpi ulama ini mimpi betul. Bukan macam mimpi-mimpi orang awam seperti mungkin saya. Mungkin ada di antara kita. Mimpi Doraemon. Mimpi Pikachu. Ya, Teletubby. Dah tua-tua pun mimpi Teletubby. Tak faham. Jadi Imam Hasan al-Basri berada di tempat yang indah. Tiba-tiba terlihat seorang wanita cantik. Pakaiannya pakaian sangat mahal, tidak ternilai, bukan tidak bernilai, tidak ternilai. Pakaian daripada syurga. Dipanggil, "Ya Imam Hasan, ta'al." Imam Hasan al-Basri ini kaget ni apa? Terperanjat. Terkejut, siapa wanita ni yang panggil aku? Dia datang. Dia kata, "Ya Imam, kau tidak mengenali aku?" "Tidak, aku tidak mengenalimu. Akulah anak kepada wanita. Ibuku itu datang berjumpa dengan kamu, minta cara untuk berjumpa dengan aku dalam mimpi." Imam Hasan al-Basri semakin terperanjat. "Ibumu kata kamu termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah. Bagaimana keadaanmu boleh begini? Termasuk ahli syurga." Gadis ini berkata, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub tu, siapa ada belajar kitab tu, mungkin sudah masuk bab itu. Apa gadis ini berkata, "Benar ya Imam, kami sedang diazab waktu itu. Sekitar ada 555 atau 500 lebih ahli kubur di kawasan perkuburan kami itu sedang diazab oleh Allah. Malaikat sedang memukul dan sebagainya. Tiba-tiba pada suatu hari datang seorang lelaki di kawasan perkuburan kami dan mengucapkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ataupun sallallahu ala Muhammad di atas perkuburan kami, maka terus dihentikan semua azab kami, dinaikkan darjat kami ke ahli syurga." Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathira. Jadi sering kita pergi ke permakaman, kita salawat. Moga-moga yang di sini sekitar kita ini, yang di dalam, yang di Allahyarham guru kita Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, sebahagian daripada nyawa saya tu saya ambil berkat dia. Habib Ahmad duduk di sini atau duduk di bawah? Saya nak duduk di bawah. Kata tadi Imam Burhan tahu nak duduk di bawah, tapi ada yang kata takut muslimat tak nampak. Ya, muslimat saya tidak lihat, jangan kecil hati muslimat ya. Saya tidak lihat supaya tidak ada yang menyelinap masuk. Faham-fahamlah tu. Ya. Nanti hafalan pun tumpul. Jadi saya tengok sebelah sini, alhamdulillah sebelah sini sebelah kanan bagus. Jadi selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa berselawat. Ya, selawat Jibril ini kata Syekh Yusuf An-Nabhani, satu selawat Jibril membuka 70 pintu rahmat. Saya akan beri ijazah selawat Jibril. Selawatlah 1000 kali satu hari. Kala Rasulullah SAW, "Man shalla alayya alfa marrah haramallah jasaduhu 'alan nar
siapa yang berselawat ke atas aku 1000 kali pada setiap hari bukan satu kali. Selawat ini tidak semestinya menghadap kiblat saja, afdal menghadap kiblat. Tetapi boleh sambil jalan, sambil naik motor, sambil driving apa? Sambil mandu. Boleh selawat terus. Itulah disebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim di dalam Al-Quranul Karim. Merekalah orang-orang yang sentiasa berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan juga baring. Selawat Jibril ini paling mudah. Jikalau permulaan lisan sahaja akan mengambil masa sekitar 15-20 minit. Jikalau 1000 kali. Duduk sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, tidak perlu fokus, diterima juga. Itulah amalan selawat. Tapi ramai yang nak istighfar, nak la ilaha illallah, bukan memandang rendah la ilaha illallah ni semua, tidak. Tetapi semua amalan, kullu amal kata para ulama, semua amalan baina qabul wala qabul illa salawatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan di antara diterima atau tidak. Mungkin ada masuk unsur ujub, unsur riya, tidak fokus la ilaha illallah tetapi lihat handphone, astagfirullah lihat handphone. Kecuali selawat ke atas Nabi SAW, kamu sedang berbual gini, stop sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, diterima juga. Jadi selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi Muhammad ni, selawat Jibril ini 15 minit 20 minit permulaan lisan. Mungkin selepas sebulan 1000 selawat Nabi, selawat Jibril ini, bila lisan sudah bercantum dengan hati dan lisan bersatu, 1000 kali akan menjadi 5 minit saja. Percayalah cakap saya. Janganlah baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bila nak game abang-abang? Bila nak game? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tanya tu. Tu. Haji Amir daripada Parik Keroma, Muar. Tanya beliau. Mula-mula berapa minit? Sekarang 1000 berapa Abang Amir? Bukti. Beliau datang daripada Muar ni. Berapa 1000 berapa minit? 5 minit. Betul, ya. Beliau baru datang tu, saya nampak. Antara jemaah murid saya. Daripada Muar datang. Ke Melaka, Haji Hamid. Dan sudah berapa ribu. Untuk pemangkin semangat. Sekarang sudah berapa ribu Abang Hamir sekarang selawat satu hari, selawat Jibril. Selawat ini ada unsur riak, unsur takjub, diterima. Berapa? Ini untuk semangatkan orang. Berapa sekarang satu hari? 2000. Kak Uji isterinya sama. Ada di Tangkak murid saya, Haji Mahmud, Imam Surau Al-Hidayah Kampung Bukit Kuntang. Saya tanya beliau berapa ribu? 100,000 selawat Jibril. Tuan-tuan yang dirahmati Allah dan saudari-saudari muslimat sekalian, 5 minit 1000 selawat, 23 jam 55 minit lagi apa yang kita buat, itu nikmat. Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Selepas itu tidak boleh, aku nak selawat lagi. Tidak boleh. Mulakan daripada sekarang. 23 jam 55 minit lagi, apa yang kita lakukan? Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian akan ditanya apa yang nikmat waktu, nikmat lisan yang kau gunakan, mata, hidung, telinga, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan semua boleh saya ijazahkan. Saya diberi izin untuk ijazah seluruh amalan habaib daripada Tariqah Alawiyah oleh guru saya Al-Habib Abu Bakar. Daripada saya dapat daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Habsyi Palembang. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Habsyi Palembang dapat daripada guru beliau Habib Abdul Qadir bin Faqih. Diberitakan bahawa Habib Abdullah bin Faqih diberitakan bahawa Habib Abdullah bin Faqih mendapat daripada bapanya Habib Abdul Qadir bin Faqih, dan Habib Abdul Qadir bin Faqih mendapat daripada Sahibul Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi.
Maulid Al-Habsyi, sampailah kepada Sayyidina Al-Ustaz Razam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah emas. Jadi kita tidak kosong. Kita selawat. Jadi untuk sebagai adab dan keberkatan, sebelum saya ijazahkan, kita bacakan Fatihah untuk nama-nama yang saya sebut tadi, guru-guru kami, supaya kita istiqamah dan mendapat redha mereka dan mendapat redha Allah dan Rasulullah SAW. Wala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saya hendak dengar ya, semua baca sallallahu ala Muhammad. Oh, okey, sekejap nanti. Oh, bunyi lain-lain. Satu Malaysia. Baik. Sallallahu, saya kira sampai 3 baru baca. Sallallahu ala Muhammad. 1, 2, 3. Baik, sallallahu ala Muhammad. Bila saya sebut, saya ijazahkan, semua jawab kami terima atau saya terima. Ya, ini bersambung terus daripada guru ke guru, wali semuanya. Saya ijazahkan selawat Jibril ini supaya kita dengan ijazah ini dapat istiqamah, kita dapat bersama keluarga kita, bersama Rasulullah SAW di syurga Jannatul Firdaus Al-A'la dengan keluarga kita, datuk nenek moyang kita, cucu cicit kita, zuriat keturunan kita, dijauhi daripada perkara-perkara yang Allah murka, yang Allah ridha saja mereka lakukan, dan keluar daripada suri mereka itu antara salah seorang daripada mereka wali bin awliyaillah, ya, antara wali daripada wali-walinya Allah, dengan berkat ijazah dan berkat selawat Jibril ini, ijazah selawat Jibril ini, saya ijazahkan kepada semua. Sekali lagi, saya ijazahkan kepada semua. Baik, alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad. Baik, ada selawat pada Nabi, saya tutupi dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير الخلق الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيبة النبي. الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حبيبة النبي بضعة الرسول زهراءنا البتول. السلام علينا وعلى معشر الحبائب وعلى رجال الغيب وعلى عباد الله الصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع شاني ودرجي. أضفت يدي رد العالمين. يا أهيل الجود والكرم سموا. يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع شاني والدرجي. أضفت يدي رات العالمين. يا أهيل الجود والكرم. Kekasih kita siapa? Nabi Muhammad, dambaan kita.
pemimpin kita, idola kita, salawat salam tetap padamu. Engkaulah sang Nabi, penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji, أضفت يا جيرة العالمين. يا أهيل الجود والكرم. Tauladan kita, penuntun kita, junjungan kita, panutan kita. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami ya Allah dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia. Betapa hasrat ingin bertemunya. Kumpulkan kami ya Allah dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Kumpulkan kami ya Rabb dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji, أضفت يدي رات العالمين. يا أهيل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Apa saja kekurangan datang daripada saya, apa saja yang kebaikan datangnya daripada Allah. Dan semoga semua dapat meraih manfaat, semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta ampun dan maaf jikalau ada kekurangan, kelewatan waktu kerana membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sepanjang waktu. Sebab itu tidak dapat saya untuk memendekkan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sepanjang zaman waktu saja saya tidak dapat memenuhi. Minta maaf, minta ampun.
di atas segala kekurangan, dan semoga pahala ini juga mengalir kepada orang-orang tua kita, datuk nenek moyang kita, dan keturunan zuriat, keturunan cucu kita mendapat ganjaran dan dapat barakah dan fadilatnya daripada kehadiran kita di majlis ini, dengan selawat Jibril, dengan selawat-selawat tadi semua, dan amalan soleh kita. Dan semoga juga mengalir di alam barzah kepada guru kita yang mulia dulu yang telah meninggal dunia, sebahagian nyawa saya, sahabat dan adik saya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau dapat juga fadilat-fadilat ini semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Sahabat Rizal bin Al-Syidra yang telah menyampaikan sebanyak